tahu dengan siapa antum belajar dan ilmu yang ada tu betul ke tidak kan. Kadang tak tahu ustaz dari mana-mana belajar pun susah juga kan, main belajar je dengan semua, dengan orang yang tak tentu. Jadi sekurang-kurangnya dengan penerangan yang diberikan, dengan pengenalan yang ada, maksudnya adalah sedikit, kalau tak banyak kan, mungkin kepercayaan, aku belajar ni dengan ustaz ni belajar daripada tempat sekian. Jadi dekat situ paling kurang ada pengetahuan. Jadi terlebih dahulu ustaz perkenalkan diri ustaz. Nama Ustaz Muhammad Asri bin Ishaq, Mohdasri bin Ishak. Hari pertama ustaz dah bagi tahu dalam kelas, ustaz tak nak ada yang salah letak nama ustaz dalam assignment. Muhammad Asri bin Ishaq. Nanti kalau ada yang letak nama salah dalam assignment antum, Asri bin Ishaq, dia pandai-pandai ubah K jadi Q, ataupun MOHD dia letak Muhammad, Asri dia main letak ASRIE contohnya, ustaz akan potong markah. Ni maksudnya penting untuk antum letak nama pensyarah yang betul. Nama ustaz Muhammad Asri bin Ishaq. Berasal daripada Ampang, Selangor. Lahir di Kampung Pandan Dalam, Ampang. Membesar di Perkampungan Setenggan, Lembah Jaya Selatan, Ampang. Anak ustaz ni orang KL lah. Memang membesar di KL, di Ampang. Anak Setenggan, kan. Anak Setenggan ni antum tahulah, orang Setenggan ni dia rumah Setenggan ni rumah yang dibina di atas tanah kerajaan ikut suka hati, kan. Siapa dapat tanah besar, besarlah rumah dia. Rumah yang tak ada nizam, tak ada undang-undang. Depan rumah orang boleh jadi belakang pintu ke apa ke, rumah yang tak ada ni lah. Jadi membesar di Ampang, rumah Setenggan, dan alhamdulillah dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz berada pada keadaan yang sekarang lah. Kalau antum tahu keadaan rumah Setenggan ni macam-macam kan. Kadang-kadang bila ustaz balik di kampung ataupun mengajar di tempat asal sendiri, kadang ada orang tak percaya. Orang kata, ada anak Setenggan yang boleh hafal Quran, ada anak Setenggan yang boleh bagi ceramah. Sebab Setenggan ni, kalau antum tahulah, siapa yang pernah tahu kisah Setenggan ni, dia penuh dengan masalah sosial. Kawan ustaz ada yang lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki, kan. Yang maksudnya berkahwat, tak tahu hukum agama, tak tahu pun couple-couple tu haram, tak tahu pun, yang penting tak berzina. Kalau setakat keluar naik motor dengan perempuan, tak jadi masalah selagi tak buat benda-benda yang berzina. Tapi setakat ringan-ringan peluk ke tampar tu tak jadi masalah. Itulah hakikat yang sebenar. Tapi alhamdulillah dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh pilih siapa yang dikehendaki, maka terpilihlah insan yang dhaif, yang lemah ini untuk berada pada waktu dan keadaan yang sekarang ini. Jadi ustaz memang orang KL betul lah. Kemudian daripada KL darjah 1 sampai 6 sekolah Kebangsaan Lembah Jaya, Ampang, Selangor. Kemudian naik tingkatan 1 tercampak ke Negeri Pahang. Sebelum ni tak pernah jejak Negeri Pahang. Tak ada saudara mara ustaz yang duduk di Negeri Pahang. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala menghantar diri yang hina ini ke Negeri Pahang, di perkampungan Ulu, Kampung Cat, Benta, Budu, Kuala Lipis, Pahang. Kan, daripada anak orang bandar KL ni tak tahu apa-apa, tercampak ke sekolah agama rakyat, sekolah agama Cat nama dia, sekolah agama Cat, Benta, Budu, dia panggil Mukim Budu. Bandar dia Benta, daerah Kuala Lipis, Pahang, untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Tak pernah terjangka akan tercampak ke Negeri Pahang kan. Duduk dengan orang Ulu Pahang tu bercakap demo. Kalau sekarang ni siapa yang orang Pahang nak speaking Pahang dengan ustaz pun dah mahir dah. Kalau balik ke Pahang tu ada mak angkat, memang dah berubah, tak jadi orang KL, jadi orang Cat, Benta. Yang ni makan ayah kan, lauk ayah. Pergi tengok pergi sungai, mandi sungai. Ini perjalanan hidup yang Allah takdirkan, dan bila mana kita kenang rupanya setiap apa yang Allah aturkan dalam kehidupan kita ada hikmah yang besar yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tak tahu apa hikmahnya. Anak bandar yang tak pernah tengok sawah padi bendang, yang tak pernah tahu pokok langsat, pokok duku, tak pernah tengok, tak pernah pun panjat pokok langsat je, balik Allah hantar ke kampung,
Duduk situ membesar seperti anak orang kampung. Sekolah yang kadang-kadang tak ada air. Bukan kat kuis je tak ada air. Kat sekolah ustaz dulu pun tak ada air. Tak ada air, kena pergi mandi sungai. Nak mandi sungai tu kena lalu denai-denai yang banyak cuyuk. Apa cuyuk? Orang faham tahu apa cuyuk? Babi hutan. Banyak babi hutan. Laluan babi hutan tu laluan kami pergi sungai. Mandi sungai. Jadilah orang kampung duduk tingkatan 1 sampai tingkatan 3 di Benta ataupun di Kampung Cat, Pahang. Sekolah tu memang sampai tingkatan 3 je. Habis tingkatan 3 kena pergi sekolah lain. Habis tingkatan 3 ustaz pun menyambung pelajaran ke sekolah menengah agama Dong, Raub, Pahang. Antum pernah dengar Dong, tempat Mona Fendi bunuh Datuk Mazlan tu kan? Pernah dulu dengar Mona Fendi. Kubur Datuk Mazlan tu dekat belakang asrama kami masa kami duduk Cat tu dulu. Benta tu dulu duduk kat situ, belakang sekolah kami, belakang asrama kami tu kubur. Antaranya kubur Datuk Mazlan yang kena bunuh dengan Mona Fendi tu. Habis sekolah Cat baru masuk Dong. Sekolah Dong, sekolah agama Dong tingkatan 4, tingkatan 5 ambil SPM dekat Dong. Kan tahulah kalau ni lorak orang Dong, ni lorak orang orang Ulu Dong, orang Jeruas, orang Semantan kan. Duduk sekolah sampai tingkatan 5, alhamdulillah dengan doa seorang ibu, dengan usaha yang ada dalam diri, Allah bagilah result SPM yang alhamdulillah boleh dibanggakan. Mohonlah ke Darul Quran. Kemudian dapatlah untuk habis SPM tingkatan 5, mohon 2 tempat kan orang bising. Ini dapat SPM bagus tak minta you. Tapi kita nak pergi hafal Quran, nak pergi ke Darul Quran. Minta juga Darul Quran, sambil tu dapat juga UM untuk ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Tapi sebab niat tu nak menghafal Al-Quran daripada kecil dah ada, maka tinggalkan UM, masuklah Darul Quran. Bermula daripada tahun 2000 hingga 2003, Ustaz belajar di Darul Quran Kuala Kubu, Baru Jakim. Duduk tingkatan daripada diploma tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Berkenalanlah dengan ilmu qiraat di Darul Quran. Habis Darul Quran, sebelum habis diploma, khatam Al-Quran di Darul Quran. Ayah ustaz dia bernazar, dia kata kalau Asri habis 30 juzuk Quran, dia bagi hadiah pergi buat umrah. Jadi ustaz pun buat umrah pada tahun akhir, kemudian temu duga Madinah, Universiti Islam Madinah. Sebab ramai kawan-kawan dekat Darul Quran tu minta belajar Madinah, kita pun seronoklah belajar Madinah ni, nak belajar Madinah. Tapi untuk Madinah ni, hari ni yang ustaz antum dengar je cerita dulu. Kan hari ni dengar cerita tak nak bagi stres-stres, nanti habis cerita kalau ada pengajaran yang boleh antum ambil, tapi ustaz nak cerita perjalanan kehidupan, pelajaran menuntut ilmu ni pelbagai kan. Jadi habis Darul Quran, sebelum Darul Quran habis diploma tu, pergilah buat umrah. Di samping tu pergilah temu duga di Universiti Islam Madinah. Kalau ada rezeki dapat belajar Madinah. Sebelum pergi temu duga Madinah tu, pergi temu duga dulu kat Perlis. Satu bas kami Darul Quran 40 orang pergi temu duga kat Perlis untuk minta Madinah. Daripada 40 orang tu seorang je yang dapat. 39 lagi gagal. Yang dapat tu pun sebab apa? Sebab dia mualad, dia lahir di Mekah, boleh cakap Arab pure. Jadi kebetulan orang yang temu duga dia tu pun kenal saudara mara dia dapat, yang lain tak dapat. Jadi bila tak dapat, ustaz pun pergi sekali lagi pada masa buat umrah tu, pergi buat temu duga sekali lagi, dan keputusan nak dapat Madinah tu dia tempoh dia setahun. Jadi dalam tempoh setahun lepas habis diploma tu takkan nak duduk saja. Jadi ustaz tak beranilah, tahu kita ni pun dhaif, tak tahulah dapat ke tidak Madinah. Jadi pergilah ke Mesir dengan kawan-kawan dalam tempoh setahun sebelum nak tahu dapat Madinah. Jadi alhamdulillah Allah campak diri yang hina ni pergi ke Baitul Ardu Kinanah, Mesir Ummud Dunya. Pergi belajar kat Mesir, duduklah setahun di Mesir di Mahad Qiraat Syubra sampai habis tahun 1, sampai habis ambil periksa. Tiba-tiba keluarlah keputusan, kawan ustaz yang dapat belajar Madinah yang seorang tu kan, yang kami pergi 40 orang tu, yang seorang yang dapat tu, dia pun hantar WhatsApp, hantar mesej. Masa tu tak ada WhatsApp lagi, mesej pakai 3T10 tu kan, hantar-hantar kata alhamdulillah nama kau ada Asri, nama kau dapat untuk masuk belajar Madinah. Dah jadi taradud nak sambung Madinah ke nak habiskan dekat Syubra. Tapi
atas nasihat mak dan ayah, akhirnya ustaz balik, tinggalkan Mesir, setahun je belajar kat Mesir. Kemudian tahun 2013 2014 ustaz pergilah sambung ke Madinah. Di Madinah bermula dengan Ma'had Ta'limul Lughah, belajar bahasa Arab dulu kan setahun setengah. Lepas habis dah Ma'had Ta'limul Lughah, ustaz ambil kuliah hadis. Jadi ustaz adalah pelajar lepasan Fakulti Hadis dan Pengajian Islam untuk degree. Jadi degree ustaz ambil hadis dan pengajian Islam. Pada tahun 3 belajar di Madinah, ustaz nak sambung master. Adalah cadangan nak sambung master lepas habis belajar. Jadi tanyalah mak, apa-apa pun ustaz ni banyak minta redha mak. Apa-apa keputusan minta bincang dengan mak. Kemudian tanya mak Asri nak sambung belajar lagi dekat Madinah ni, mak tolong doalah Asri dapat sambung belajar. Mak ustaz jenis mak yang memang kamcing lah, yang memang baik. Dia kata apa? Boleh nak suruh mak sambung doakan kau sambung belajar, yang penting kau kahwin dulu. Orang lain mak ayah tak pergi kahwin. Yang ustaz ni tahun 3 nak sambung master, lepas habis tu mak kata tak boleh sambung kalau kau tak kahwin. Kena kahwin dulu. Kahwin baru boleh mak doa kau sambung belajar. Ustaz tanyalah, macam mana mak nak kahwin dekat Madinah ni bukan ada pelajar perempuan. Lainlah duduk Mesir, bolehlah keneng-keneng tengok ustazah. Kan lainlah dekat kuis, satu kelas ada ustazah, ada ustaz. Bolehlah juga tengok, oh masa present tu sopan ustazah ni. Bolehlah nak takdim kan. Tapi duduk Madinah ni semua lelaki. Tak ada pelajar perempuan. Kemudian tanya pula mak ustaz kenapa mak nak suruh kahwin. Dia kata mak tak naklah nanti hang sibuk belajar. Dah habis master tak ingat nak kahwin, umur lambat, kahwinlah dulu. Lepas tu belajarlah. Kan. Tengok itu pandangan mak ustaz lah. Pandangan mak ustaz dia bagi je nak kahwin masa belajar. Dia tak halang pun. Tak adalah dia buat syarat kau kena habis belajar dulu. Ada kerja dulu. Kau nak tanggung apa anak orang kalau tak kerja. Tapi mak ustaz sporting. Dia suruh kahwin dulu. Dia kata kahwin dulu baru boleh sambung belajar. Jadi ustaz pun tak tahulah macam mana, pergilah duduk dalam raudhah berdoa, ya Allah aku nak kahwin, kurniakanlah aku seorang calon yang baik, yang boleh jaga mak aku, yang boleh terima mak aku kan. Cadang-cadang nak kahwin umur 25. Allah tak takdirkan kahwin umur 25. Umur 26 tiba-tiba ada seorang kawan, dia pelawa adik ipar dia. Kan dia kata Asri, kau dah ada calon ke belum? Setakat ni tak ada lagi. Dia kata kau nak tak adik ipar aku? Kau tengok gambar dulu, kalau kau rasa okey, go on. Kalau rasa tak kena cita rasa, tak apalah, tak jadi masalah pun, saja je nak offer-offer, dia kata kan. Gitulah kami pelajar Madinah ni, kebanyakan pelajar-pelajar Madinah ni kahwin dengan adik kawan-kawan ataupun ipar kawan-kawan. Kahwin dengan adik orang ni, kahwin dengan adik orang ni kan. Sebab tak ada pelajar perempuan. Jadi ustaz pun cakaplah kat kawan ustaz, kalau kau nak kalau ada calon kau bagi gambar, nanti aku bincang. Jadi dia pun hantar gambar, ustaz pun terus hantar gambar dekat mak ustaz. Ustaz kata, mak ni ada calon. Mak tengok. Kalau mak rasa okey, Asri okey. Kalau mak tak okey, kita tak okey lah juga. Senang kan? Jadi bila mak ustaz tengok gambar, mak ustaz kata, mak ni kalau dah tengok, mak tak nak tolak. Kan? Buat betul-betul kalau kata nak, terus. Takdirnya, bila hantar gambar, ustaz hantar dekat mak ustaz kata okey. Betul, masa tu bakal mak mertua lah, sekarang ni mak mertua lah. Mak mertua pun dia kata datanglah ziarah, dia kata kan, mainlah datang tengok-tengok kami kat sini. Masa tu mak mertua ustaz ni duduk di Terengganu, di Dungun, pasir apa nama tu, Durian Mas, kan. Nama sekarang ni Bandar Muktafi Billah ke apa tak pastilah kan. Kemudian ustaz pun cakap lah dengan mak ustaz, makcik ni minta datang rumah lah mak, dia suruh kenal-kenal dulu. Betul, mak ustaz ni senang cara. Dia kata kalau dah pergi aku tak tolak dah, bawa cincin lah sekali. Kalau dia nak terus bertunang kan. Jadi pergilah ustaz, tanpa kenal isteri ni, tak pernah tengok muka dia, tengok gambar, bercakap pun tak pernah. Sampai adalah kawan-kawan kata, senangnya kau buat keputusan nak kahwin, kau tak tengok lagi depan-depan, kok gemuk ke kan, kok tak kena dengan cita rasa ke, bercakap pun tak pernah, kok sengau ke, main redha macam tu je kan. Jadi ustaz kata tak apalah, kalau jodoh aku insya-Allah Allah akan permudahkan, dan mak aku pun dah kata okey, aku pun okey kan. Jadi begitu kami pun pergilah ke Terengganu. Pergi ke Terengganu, hantar cincin, teruslah ustaz cakap dengan beraninya dengan bapak mertua masa tu bakal lah.
Ustaz kata saya tak nak tunang lama-lama. Kalau jadi ni tunang sebulan, nikah je dulu, lepas tu saya akan balik Madinah. Masa tu Ustaz cuti tahun 3. Kemudian dia pun kata dia pun tak nak lama-lama. Kalau macam tu tunang masa ni, sebulan lagi nikah. Wah, senang je kan. Jadi adalah kisah-kisah dia. Kemudian Ustaz pun bukanlah bekerja, bukanlah ada simpanan yang banyak masa tu. Jadi masa tu bapa mentua pun dia letak hantaran agak tinggi, tapi mak mentua ni dia dah berkenan dengan Ustaz. Dia kata, Asri, berapa pakcik letak, Asri kata setuju. Nanti Asri bagi tahu je berapa yang Asri ada, tak cukup makcik tambah. Kan? Mak mentua pun sporting kan. Dia tahu kita belajar, boleh dia kata pula berapa yang ada nanti makcik tambah. Jadi masa tu Zaujah Ustaz pun tak tahu, masa tu pakcik tu pun tak tahu, ni Ustaz dengan mak mentua je masa tu kan. Jadi Ustaz pun kata saya ada banyak ni makcik. Dia kata okey tak apa, nanti tak cukup berapa bagi nombor akaun makcik tambah lagi. Jadi alhamdulillah memang Allah permudahkan. Akhirnya tahun 3 Ustaz berkahwin. Zaujah Ustaz belajar di UDM masa tu, nama dia Universiti Darul Iman ataupun sekarang Uniza. Dia pun kami kahwin dia tahun 2, Ustaz tahun 3. Jadi Ustaz ada baki setahun, dia ada baki lagi setahun diploma. Jadi lepas nikah, Ustaz pun tinggallah dia belajar habiskan 1 tahun, Ustaz pun balik Madinah habiskan tahun yang keempat. Jadi duduk di Madinah, Ustaz berdoa untuk dapat bawa bawa isteri datang ke Madinah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Ustaz balik, Ustaz mohon untuk sambung diploma lanjutan dakwah dan diterima. Jadi bila habis degree dakwah, degree hadis, Ustaz sambung diploma tinggi dakwah. Dipanggil diplom ali dakwah wa thaqafah Islamiyah. Dipanggil advance diploma. Jadi bila habis di degree, Ustaz pun dapat sambung setahun lagi di Madinah. Masa itulah bawa isteri. Habis tahun 4, isteri pun dah habis diploma dekat Uniza ataupun UDM. Tahun 4 tahun yang berikutnya tu Ustaz bawa lah isteri, dan alhamdulillah masa tu dah ada anak, bawa ke Madinah. Inilah anak ni, seorang ni, Abdul Rahman ni, masa tu umur 6 bulan, bawa dia pergi ke Madinah dan duduk di Madinah. Ustaz doa, ya Allah, aku nak duduk lama di Madinah, aku nak anak aku dapat belajar dekat Masjid Nabawi kan. Kemudian Allah makbulkan doa. Sebelum Ustaz balik diploma lanjutan dakwah tu, satu universiti yang berdekatan dengan Universiti Islam Madinah, namanya Universiti Thaibah Madinah, dia buka satu institut imam dan khatib, dan dia tawarkan untuk master persediaan imam dan khatib. Jadi kebetulan dia buka untuk orang luar dan tak ada lagi anak-anak daripada Asia Tenggara yang mohon. Jadi Ustaz antara yang awal lah, Ustaz pergi temuduga. Hari temuduga masa tu dia cakap, kau dapat boleh terus belajar sini, syarat dia kau kena balik semula ke Malaysia, bawa anak isteri, kena buat urusan semula sebab berpindah universiti. Jadi alhamdulillah masih kat Madinah lagi dah tahu, dah dapat sambung belajar untuk sambung master. Jadi orang yang dhaif, yang lemah, yang hina ni Allah SWT nak muliakan, mungkin Allah nak bagi peluang berkat doa ibu, berkat doa sendiri, nak anak mengaji di Masjid Nabawi. Jadi Ustaz dapat sambung untuk master di Universiti Thaibah Madinah dalam Institut Imam dan Khatib. Bukan bidang hadis tapi dia lebih kepada bidang dakwah, bidang bagaimana nak menjadi imam yang baik, khatib yang baik, bagaimana nak menjadi seorang da'i yang baik. Kemudian Ustaz pun sambunglah balik Malaysia, buat urusan baru, pergi balik ke Madinah sebagai pelajar baru semula untuk sambung master, kemudian bawa balik anak dan isteri ke Madinah. Dan alhamdulillah dapat lagi sambung 4 tahun di Madinah. Dapatlah kami bermukim di Madinah, dan anak Ustaz pun alhamdulillah Abdul Rahman ni dapat duduk mengaji di Masjid Nabawi, dapatlah hafaz sejuzuk lebih dekat Masjid Nabawi sebagai pelajar tahfiz Masjid Nabawi. Kemudian Ustaz habis belajar pada tahun 2016 bulan 7, kena balik. Kenapa balik? Sebab mak dah tak bagi dah sambung PhD. Mak kata lama sangat dah hang ni duduk dekat luar. Balik. Hang nak mak doa, hang duduk Madinah, mak dah doa. Hampir 13 tahun dah duduk Madinah, dah tinggalkan kami ni, balik setahun sekali je, kadang-kadang langsung tak balik. Ni dah lah baliklah Asri. Umur pun dekat 40 dah, balik-balik. Mak tak izin dah sambung PhD. Walaupun ada peluang ketika itu untuk sambung PhD.
Pembelajaran percuma, diberi rumah untuk ustaz tinggal, ada duit, dia bagi duit poket, nak balik Malaysia tiap-tiap tahun boleh balik, dia bagi duit. Tapi sebab mak tak izinkan untuk sambung PhD, ustaz fikir aulanya aku mentaati perintah ibu bapa aku, sebelum balik duduklah dekat dalam Masjid Nabawi, duduk depan Kaabah, doa, ya Allah, kalau ditakdirkan aku balik nanti, aku nak duduk di kawasan Bangi. Dan kalau boleh nak mengajar pun dekat-dekat situ. Kenapa Bangi? Sebab dekat dengan mak ustaz. Mak ustaz, ustaz masuk je Madinah, rumah setinggan yang dekat Ampang tu kena roboh, dia bagi rumah flat, jadi mak dah tak nak duduk rumah flat, mak balik kampung dengan ayah di Banting, Selangor, kampung Tongkah, Morib, buat rumah. Jadi diorang dah pindahlah ke kampung. Jadi mak ayah ustaz duduk di Banting lah. Jadi ustaz kata, ustaz nak duduk kat Banting. Orang rumah ustaz kata, Zaujah ustaz kata, no. Jangan duduk dekat dengan mak saya dengan mak awak. Kita duduk kat tengah-tengah adil. Kenapa ustaz kata? Barulah ada feel balik kampung. Kalau tak anak-anak tak rasa balik kampung. Biarpun paling kurang pun naik kereta kemas barang. Dia nak ada feel. Orang perempuan ni pelik juga kan. Dia nak ada feel kemas-kemas baju, letak dalam beg, anak-anak naik kereta. Kalau duduk kat kampung kan sebelah je rumah mak, dia tak nak macam tu. Dia kata adil, kita cari yang tengah-tengah, bincang-bincang kita duduk dekat Bangi. Cari duduk Bangi tapi nak buat mengajar kat mana? Ustaz pun doa lah, ya Allah, kalau baik bagi aku, antara pilihan yang tempat aku nak mohon mengajar nanti adalah di USIM, UKM, KUIS, yang dekat-dekat sinilah. KUIS termasuklah antaranya kan. Jadi berdoalah, doa ya Allah kalau boleh biarlah kawasan tu. Ustaz nak cerita dekat antum bahawa kekuatan doa itu sangat penting. Allah bersama dengan apa yang antum jangkakan. Allah bersama dengan apa yang antum minta. Jadi ustaz nak antum dah kena ada target. Dengan pengalaman kehidupan ustaz ni, banyak bergantung kepada doa ibu, banyak bergantung kepada husnuzon kepada Allah, minta dengan Allah, dan sebenarnya Allah berikan apa yang kita minta. Kemudian ustaz pun balik, pergi seorang, masa tu balik dah berempat, sebab dekat Madinah dapat lagi 2 orang anak, kan. Jadi anak ustaz yang pertama Abdul Rahman Auf. Dia lahir dekat Johor sebab masa tu tak boleh bawa. Jadi bawa dia ke Madinah umur 6 bulan. Ini Abdul Rahman Auf. Kemudian yang kedua lahir dekat Madinah, Naurah At-Taibah. Naurah tu nama bunga, Taibah tu sebenarnya nama Madinah, letak nama Naurah At-Taibah. Kemudian yang ketiga Abdullah Abu Bakr. Kenapa letak Abdullah dengan Abdul Rahman? Masa ustaz mengaji talaki kitab dekat Masjid Nabawi, masa tu Syekh ni dia bagi tahu 2 nama yang Allah SWT suka diletakkan kepada hamba lelakinya adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi ustaz kata kalau aku ada anak nanti aku nak letak nama Abdullah dengan Abdul Rahman. Jadi yang sulung letak Abdul Rahman. Kenapa Abdul Rahman? Sebab para masyayikh ustaz yang hebat-hebat semua nama Abdul Rahman. Kawan baik ustaz yang best student dekat Madinah pun nama Abdul Rahman. Jadi letaklah nama Abdul Rahman. Kenapa letak Abdul Rahman Auf? Sebab nak letak anak-anak lelaki semua nama 10 mubasyirin bi jannah. Kan Abdul Rahman bin Auf kan salah seorang daripada asyara mubasyirin bi jannah. Ini antara doa seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi ahli syurga. Jadi letaklah nama Abdul Rahman Auf yang pertama, kemudian nombor 2 Naurah At-Taibah, nombor 3 lahir seorang anak lelaki Abdullah Abu Bakr. Kenapa letak nama Abdullah? Yang pertama tadi ustaz nak pilih nama Abdullah dengan Abdul Rahman, nama yang Allah suka. Yang kedua letak nama Abu Bakr. Kenapa? Sebab Abu Bakr adalah sahabat Rasulullah SAW dan nama sebenar Abu Bakr adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Antum terdengar Abu Bakar je kan? Tapi itu gelaran dia. Nama dia sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi sempena dengan letak Abdullah, ustaz pun letaklah Abu Bakr sekali. Jadi nombor 3 Abdullah bin Abu Bakr. Jadi baliklah kami berempat. Terus ustaz balik pada tahun 2016 bulan Julai. Kemudian balik, masa tu Abdul Rahman dah umur 6 tahun. Dah tak dapat lagi kuis masa tu kan. Minta ada seorang kenalan ustaz, kalau antum kenal Ustaz Norzi tu antara senior ustaz dekat Madinah. Ustaz hantar CV bagi dekat dia, suruh dia hantar dekat FPPI, tapi tak tahulah apa cerita kan. Tak ada pun khabar. Hantar dekat UKM masa tu tak perlu lagi. Ada yang nakkan kepada ada PhD baru boleh. Sama juga dengan USIM. Jadi sementara tu ustaz mengajar di rumah anak yatim Baitul Ihsan Taman Maluri. Duduk di Baitul Ihsan mengajar pagi dan petang dengan gaji 1,500 dan kami menyewa di Pandan Indah.
Ampang. Dekat sini Allah ajar Ustaz erti keberkatan. Kan? Duduk di Pandan Indah, sewa rumah 750, rumah flat. Anak hantar sekolah integrasi, tak hantar sekolah biasa ni, hantar integrasi. Kemudian kakak ipar Ustaz dia kesian kami tak ada kereta, dia pun suruh Ustaz sambung bayar kereta. Dia beli kereta Persona yang Ustaz pakai sekarang ni. Dia pun kata, ambil lah aku nak beli kereta baru, korang sambung je bayar dengan bayaran 650 ke 658 kot. Jadi 750 duit sewa rumah, 600 lebih duit sewa kereta. Kemudian bagi mak ayah 100.5, baki duit dalam poket 50 je masa tu. 50 tu lah nak bayar yuran anak, nak makan. Tapi Alhamdulillah berkat kita mengajar di rumah anak yatim, mengajar Al-Quran, tak pernah rasa susah pada ketika itu. Duit cukup, silakan, duit cukup dan Alhamdulillah masa tu boleh balik kampung tiap-tiap bulan, boleh bawa anak makan segala apa yang dia nak makan berkat dengan Al-Quran. Sebab tu Ustaz nak bagi tahu, kalau antum tak ada apa-apa, antum jangan susah hati. Al-Quran yang ada cukup untuk memberkati diri antum. Sampailah Ustaz habis mengajar Baitul Ihsan bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 Baitul Ihsan tutup. Pelajar-pelajar cuti. Jadi bila cuti, tak adalah dia nak ada pensyarah ataupun pengajar kan. Jadi masa tu tak ada gaji, Ustaz dapat offer untuk jadi mutawif sebulan di Madinah sebab dah ada pengalaman duduk di Madinah, ada syarikat travel ni offer Ustaz untuk jadi mutawif sebulan di Madinah. Ustaz pun pergi. Jadi bulan 12 adalah gaji sebagai mutawif. Dekat sana Ustaz pergi balik ke Madinah, seronoklah duduk Madinah sebulan, pergilah ziarah adik-adik. Antara yang Ustaz ziarah ketika itu adalah sepupu kepada Ustaz Syarudin Saad. Sepupu dia mengaji Madinah. Kemudian Ustaz pergi kat rumah dia, ziarah dia masa tu dia dah kahwin, dia bawa anak isteri dia kat sana. Kemudian dia tanya, Abang Asri buat apa lah ni? Dia orang Perlis kan, Ustaz Syarudin Perlis. Entahlah mengajar rumah anak yatim, tapi adalah juga mohon mana-mana tapi tak dapat lagi. Abang nak ngajak tak dekat kuis? Lah ni ada kosong ni. Dia kata, oh ya ke? Ana ni memang nak minta ke kuis kan. Sebenarnya Ustaz tak nak masuk jabatan tahfiz, Ustaz nak pergi ke Quran Sunnah. Kan. Tapi dia kata, oh kalau Quran Sunnah tak ada ni, sepupu Ana ni jadi ketua jabatan tahfiz. Lah ni jabatan tu memang nak guna pensyarah. Abang try lah hantar CV kat dia kan. Kan. Ustaz pun dengar gitu, hantar masa dekat Madinah tu balik Ustaz dah siap hantar, suruh jauh-jauh Ustaz hantar, terus dapat email dia kata boleh datang terus temu duga. Ya Allah ya Tuhan, kan tak jangka. Rupanya rezeki nak dapat masuk ke kuis berkat doa masa dekat Madinah dulu sebelum balik. Jadi lepas Ustaz habis je mengajar jadi mutawif dekat Madinah tu, balik, kemudian Ustaz Syarudin pun panggil lah temu duga dia kata, Ustaz besok boleh masuk mengajar. Kan dalam tempoh adalah tempoh dia juga kan, tempoh dia, dan akhirnya pada bulan Januari 2017 secara rasmi Ustaz menjadi pensyarah di Fakulti Pengajian Peradaban Islam untuk jabatan tahfiz. Hari pertama masuk kelas kena mengajar pelajar-pelajar diploma subjek tarikh mushaf. Duduk dekat atas stage tu kan, tengok pelajar yang ramai, rasa sebab, rasa ya Allah macam tak percaya je aku sekarang ni pensyarah. Kerana apa? Kerana masa Ustaz belajar dulu, kalau orang tanya awak dah besar nak jadi apa? Saya nak jadi pensyarah. Saya nak jadi pensyarah. Itu je cakap. Nak jadi pensyarah. Tak tahu pensyarah tu macam mana, tapi nak jadi pensyarah kan. Alhamdulillah, akhirnya bila hari pertama duduk dekat atas stage tu, masa tu dekat Dewan, bukan Ishak Bahrum, Dewan yang dekat FP tu ada satu dewan tu, duduk tu rasa macam nak menangis tapi cover lah dari depan pelajar kan. Tapi sebenarnya rasa, ya Allah, apa sahaja yang pernah aku minta kepada engkau tak pernah engkau bagi. Walaupun perjalanannya begitu panjang. Tapi hari ini, dulu sebut-sebut je nak jadi pensyarah, tapi hari ini Allah SWT izinkan. Sampailah Ustaz duduk situ, nak cakapnya antum kena banyak berdoa, kena ada cita-cita, kena letak dan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan jangka apa benda nak buat dalam masa yang terdekat dan apa benda yang akan nak buat dalam masa 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun akan datang. Kena ada perancangan, dan sebenarnya Allah mentakdirkan kehidupan kita berdasarkan apa yang kita aturkan. Dia jadi masalah kalau kita tak ada matlamat. Habis
DQ pula. Habis daripada kuis nak buat apa ya? Tunggu je lah apa yang ada. Tak boleh. Antum kena ada target. Habis kuis nak jadi ustaz, nak jadi cikgu, kena tahu, kena tanya. Okey, interim bila habis, bila ni. Okey, habis kuis nak sambung master, kena tahu dah sebelum habis tu. Kena ada target. Tak boleh kata tak tahu, ikutlah apa pun yang datang. Itu salah dalam hidup sebab pengalaman hidup ustaz, step by step tu bila kita ada perancangan, Allah SWT akan lalukan kita berdasarkan perancangan hidup kita. Cuma cepat dengan lambat itu terserah kepada Allah SWT berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan kita. Tengok, ustaz masa daripada sekolah rendah memang nak menghafal Quran, minta mak ayah suruh hantar ke Pakistan. Mak ustaz kata sebab tak ada orang yang dalam keluarga kami yang belajar lagi, tak berani. Dia kata kau ambil SPM dulu. Nak belajar daripada lepas darjah 6, tapi Allah takdirkan lepas SPM baru hafal Quran. Ada. Orang lain semua sibuk nak masuk U, masa ustaz tingkatan 4, tingkatan 5, ustaz kata aku nak masuk Darul Quran, aku nak masuk Darul Quran. Habis daripada tingkatan 5, Allah masukkan Darul Quran. Dekat Darul Quran, tanya abang-abang, tengok ke mana abang-abang belajar, cakap, habis Darul Quran, aku nak pergi Madinah, aku nak pergi Madinah, aku nak pergi Madinah. Tapi sebabkan Madinah tu tak tahu, kena ada perancangan plan B. Plan B pergi Mesir dulu. Nampak tak? Allah tak terus bagi lepas habis kuis, lepas habis diploma terus pergi Madinah. Allah bagi perancangan plan B dulu. Dah ambil plan B, baru Allah takdirkan pergi Madinah. Dekat Madinah pun sama, ustaz belajar dulu. Apa yang aku nak ambil? Tanya abang-abang. Ustaz dekat tahun 1, masa tu dekat Syubra, ustaz dah tanya dah. Kalau pergi Madinah, bidang apa yang nak ambil? Diorang kata kalau nak duduk lama, ambillah Mahat Ta'limul Lughah. Masa temu duga, cakap analah adri, analah adri. Nanti ustaz tu akan, syekh tu akan masuk kau belajar bahasa dulu. Tak terus masuk kuliah. Ustaz pun ikut. Masa temu duga, analah adri, dah. Kau ni tak boleh, kena masuk Mahat Ta'limul Lughah. Belajar bahasa dulu. Lepas habis bahasa nak pergi mana? Dah ada dah Quran, dah ada dah qiraat, nak ambil hadis pula. Tak ikut orang. Dia jangan ada ikut kawan. Kalau ikut kawan, itu yang jadi masalah. Orang masuk qiraat, kita masuk qiraat. Orang dulu ramai masuk syariah. Masuk ustaz dulu. Sibuk nak masuk syariah. Ataupun masuk dakwah kalau kuliah yang paling senang. Ustaz kata tak. Aku nak masuk kuliah hadis. Apa pun terjadi, kuliah hadis. Kuliah hadis, kuliah hadis. Itulah yang ustaz ulang-ulang. Jadi Alhamdulillah, lepas daripada habis Ta'limul Lughah, ustaz dapat kuliah hadis. Orang lain ada yang tak dapat. Duduk kuliah hadis. Habis kuliah hadis, nak kahwin umur 25. Nak 25 nak kahwin. Allah takdirkan kahwin umur 26. Nak duduk lama Madinah, nak sambung master PhD dekat Madinah. Allah takdirkan dapat sambung walaupun bukan dekat Universiti Islam Madinah, dapat sambung dekat Universiti Thaibah Madinah. Nak balik, sebelum balik doa nak mengajar dekat kawasan Bangi. UKM, USIM, kuis. Allah campakkan dekat kuis. Nampak tak? Ni berdasarkan pengalaman. Antum kena atur. Dan Allah SWT tak zalim. Allah bersama dengan apa yang kita sangkakan pada Allah SWT. Sebab tu hari ni ustaz nak bercakap panjang sikit lah. Supaya bagi motivasi ke antum ni. Dah STEM 8 ni. Lepas ni nak buat apa ni? Doa minta dengan Allah masih belum terlambat. Walaupun sepatutnya antum dah ada kena target dah. Habis STEM 8 nak buat apa? Saya nak kahwin. Masa ni baru boleh jadi calon. Saya nak bekerja. Kerja bidang apa? Bidang agama, tak nak kerja pejabat, nak jadi cikgu. Jangan ikut orang. Kita kena ada cita-cita. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kemudian yang paling penting, keberkatan kedua ibu bapa. Jangan lepas minta doa dengan ibu bapa. Ustaz sampai ke hari ini, doa mak ustaz adalah senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling mustajab. Beberapa kali saat-saat genting ustaz dekat kuis ni. Terus terang ustaz cakap, ustaz mengajar dekat kuis, kemudian jadi fellow. Antum tahu kan, ustaz fellow dekat asrama, ketua fellow siswa, duduk blok C, dan beberapa kali nama naik untuk jadi pengetua. Ustaz tak bersedia dah, ustaz tak nak jadi pengetua asrama. Ustaz cakap kat mak, mak tolong doakan Asri. Asri nak duduk kat kuis tapi tak nak jadi pengetua, tak nak sibuk, nak mengajar. Mak ustaz kata apa? Tak apa. Nanti mak puasa, mak niat kat hang. Mak puasa Isnin Khamis ni, mak puasa Isnin Khamis. Mak ustaz puasa Isnin Khamis, nama ustaz tak naik kat Ustaz Syafiq. Kemudian baru-baru ni naik lagi nama untuk jadi ketua penyelaras latihan industri dan akademik. Tak tahulah apa benda Allah tu kan. KJ bagi tahu, nama yang tak naik ni. Ustaz pun cakap, insya-Allah tak naik. Ustaz tak nak. Ustaz kata sebab satu tak layak. Yang kedua, kita pesyarat tahfiz mana ada latihan industri, kan? Kita ada latihan tesis je. Jadi ustaz kata dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan tak mampu. Ustaz pun cakap kat mak, mak tolong doa mak, ni satu lagi bala nak jatuh ni mak, tolonglah.
kan. Tak maulah pegang jawatan-jawatan ni, jadi orang biasa bawah-bawah ni cukuplah, tak mau pegang jawatan. Mak kata tak apa, nanti mak puasa Isnin Khamis, mak doa kat hang, Tiap-tiap hari mak ustaz tanya. Akhirnya nama tu tak naik dekat Ustaz Halim. So ustaz kata, antum yang ada mak ni, utamanya mak, kan, doa ibu cukup mustajab. Dalam keadaan yang sangat genting, doa dengan Allah, telefon mak, nak masuk periksa. Ustaz tak pernah miss. Setiap kali nak masuk periksa, ustaz akan cakap, mak, dekat Madinah pukul 8, dekat Malaysia pukul 1 pagi, pukul 1 tengah hari. Saat lagi ni pukul 8 asli nak masuk dewan periksa ni. Mak tolong doa. Tak apa. Saat lagi mak solat, mak baca Yasin. Masuk periksa jawab elok-elok. Setiap kali nak masuk dewan periksa, pasti perkara pertama yang ustaz akan buat, telefon mak, minta doa mak. Dan beberapa kali keajaiban telah berlaku, yang mana kita tahu kita tak mampu jawab soalan tu, tapi keluar keputusan, tengok tinggi je markah. Kan? Sebab tu ustaz bagi tahu dekat antum, yang mana ada mak, hargailah ibu dan sentiasalah mohon doa ibu, kerana doa ibu adalah satu perkara yang sangat mustajab, dan itu ustaz cukup nampak bahawa itulah senjata yang paling ampuh. Sampai ustaz cakap dekat Dr. Salman, doktor, lantiklah apa jawatan sekalipun, selagi mak saya ada, insya-Allah saya tak akan lekat. Kan? Lantiklah apa jawatan pun, kalau mak saya ada, selagi kata saya tak bersedia, insya-Allah saya rasa benda tu tak akan lekat dekat saya. Kan? Ni sampai sekarang ni ustaz pula dah rasa macam nak berhentilah daripada kuis, tak nak mengajar dekat kuis. Mak ustaz kata, sabar Sri, hang duduk je mengajar kat kuis tu. Buat elok-elok, biar orang suka kat hang, jangan buat masalah, jangan curi tulang, buat prestasi yang paling baik. Orang suka, hang boleh kerja lama, duduklah kat situ, dekat, senang. Mak nak pergi ziarah, hang pun nak balik senang. Jadi ustaz pun redha lah, kan. Mudah-mudahan itu yang boleh membahagiakan mak. Baru dia pun mak datang seronok, dia kata duduk datang kuis ni. Duduklah ngajar sini, jangan pergi mana-mana dah. Tak apa, tak payah lagi jauh-jauh dah, kan. Duduklah. Selagi ada mak rasanya kat kuis dah kot, kan. Jadi itu pengenalan yang panjang berkaitan dengan ustaz. Kenapa ustaz cerita? Kerana nak bagi semangat dekat antum. Yang mana ada rasa down, yang mana ada rasa, malah lah ustaz dah tak nak lah sambung, kan. Susahlah nak siapkan tesis. Pelajar tahfiz ni, dia sama ada tesis dengan Quran je. Tesis sampai ke SEM 13 tak habis-habis. Ada lagi ni, SEM 14, SEM 15 ada tak habis tesis. Pegang, kuatkan semangat. Mesti kena ada matlamat. Dan insya-Allah bila mana antum ada matlamat, Allah akan bersama dengan matlamat antum tersebut. Hari ni ustaz cuma nak antum berkenalan dengan subjek tafsir ayat ahkam, dan pengenalan berkaitan dengan tafsir ayat ahkam ni ustaz akan buat dalam kelas tutorial. Kalau tak ada, antum boleh baca nota yang telah ustaz bagi. Ada 4 nota, 2 dalam bahasa Arab dan 2 dalam bahasa Melayu. Dekat situ ada pengenalan-pengenalan berkaitan dengan tafsir ayat ahkam. Untuk hari ini ustaz nak cerita dengan antum terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana perjalanan 14 minggu antum bersama dengan ustaz, supaya antum terang dan jelas tahu apa subjek yang antum belajar, bagaimana pembahagian markah, syadid ke tak syadid ustaz, macam mana nak kira kehadiran kelas. Ada yang tanya nak kira KLMS ke apa ke. Hari ini ustaz akan terangkan, dan kalau ada sebarang masalah antum boleh tanya. Ustaz nak pelajar-pelajar ustaz pada hari pertama dah jelas apa yang dia perlu buat untuk subjek tafsir ayat ahkam dalam perjalanan selama 14 minggu bersama dengan ustaz. Jadi untuk semester ini ustaz nak bagi tahu antum akan ada cuti semester. Kita akan belajar dari semester daripada minggu pertama sampai minggu ke-8. Kemudian pada minggu ke-9 antum akan bercuti. Kemudian minggu ke-10 akan mula untuk pengajian minggu yang ke-9 lah, kan. Tadi 1 sampai 8, jadi 9 sampai 14 itu adalah separuh masa yang kedua. Untuk antum habiskan 14 minggu. Selepas minggu ke-14 antum akan ada cuti seminggu, kemudian baru akan ada final exam bagi subjek-subjek yang ada final exam. Tapi untuk subjek tafsir ayat ahkam antum tak ada final exam. 100% adalah di atas kerja khusus ataupun apa yang ustaz akan berikan kepada antum. Okey, jadi ni ustaz bukakan kepada antum. Ada keluar tak? Keluar tak keluar gambar. Ada Ustaz. Sekejap ustaz koreksi sekali lagi. Yang ini adalah performa subjek. Dekat performa ni dia akan terangkan berkaitan dengan
subjek tafsir ayat ahkam ni. Sekejap Ni kat sini. Sekejap Okey. Okey, antum bersama dengan ustaz, keluar tak? Keluar Ada? Ada Ustaz. Okey. Keluar Ustaz. Hari ni ustaz nak antum faham betul-betul apa subjek yang antum ambil dengan ustaz supaya antum jelas, tak nak ada yang tak jelas. Okey. Subjek ni adalah tafsir ayat ahkam. Kod dia IBQQ 4313. Subjek ni adalah subjek wajib bagi pelajar-pelajar degree tahfiz lah. Maksudnya tak boleh tak. Semua pelajar tahfiz kalau degree kena ambil subjek ni pada semester 8. Kecuali bagi pelajar-pelajar yang add subjek, kalau dia nak cukupkan mungkin ada pelajar semester 5, ada pelajar semester 4, ada dua orang ke 3 orang yang add subjek. Okey. Ustaz baca dulu sinopsis subjek ni. Khusus ini membincangkan kaedah penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam dalam Islam yang terpilih. Perbincangan secara terperinci serta pendetilan dari aspek bahasa, balaghah, asbabun nuzul, bagaimana penafsiran ulama berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya serta perbincangan ulama berkaitan dengan cara istinbat hukum dan pengajaran daripadanya. Jadi apa yang antum perlu fokus pada semester ini dalam subjek ini hanyalah berkaitan dengan ayat-ayat hukum, penafsiran ayat-ayat hukum dan pendetilan tentang penafsiran ayat-ayat hukum. Ustaz akan terangkan di dalam kelas tutorial yang kita akan buat nanti. Ataupun antum boleh baca pada nota yang Ustaz berikan kepada antum. Okey, bila mana antum mengambil subjek ini, ini antara capaian ataupun objektif kenapa kita belajar subjek ini dan apa yang kita nak pelajar dapat. Yang pertama, bila mana belajar subjek ini di akhir minggu ke-14 nanti, hari ni mungkin ada pelajar yang masuk dia blur. Kalau Ustaz tanya sekarang, okey, apa maksud tafsir? Apa maksud tafsir ayat ahkam? Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi apa yang kita inginkan selepas antum duduk 14 minggu bersama dengan ustaz, antum mampu memberikan penakrifan berkaitan dengan kalimah-kalimah tertentu dalam ayat-ayat ahkam yang terpilih. Okey, contohnya penafsiran-penafsiran yang perlu kepada penakrifan. Apa maksud tafsir? Apa maksud ahkam? Apa maksud tafsir ayat ahkam? Apa maksud riba? Apa maksud puasa? Apa maksud zina? Apa maksud birwalidain? Jadi bila mana antum ambil subjek ni, pada kalimah-kalimah yang memerlukan kepada penakrifan, sekurang-kurangnya nanti antum tahu dah. Nanti dekat akhir minggu 14, ustaz akan temuduga seorang demi seorang. Ain Sawanah, apa yang enti faham tentang tafsir ayat ahkam? Kan? Dia pun bagi tahu. Kalau dia dapat bagi tahu, maksudnya CLO yang pertama tu telah tercapai. Ataupun ustaz buat ujian. Ma makna as-saum lughatan wa istilahan? Ammar pun jawab, as-saumu lughatan al-imsak. Wa istilahan al-insaku nafsu minat ta'ami wa syarabi min tulu'il fajri ila min tulu'il fajri ila ghurubus syamsi bin niyah. Okey, faham. Lepas CLO pertama. Ya, ini benda yang pertama, maksudnya antum kena tahu. Kemudian menjelaskan pandangan ulama terhadap ayat-ayat ahkam yang dibincangkan. Kan, dah habis minggu 14 nanti, ustaz tanya dekat Ahmad Naqiuddin. Naqiuddin, apa hukum seorang lelaki yang tidur pada siang hari pada bulan Ramadan? Kan, tidur lepas subuh. Dia dah bangun sahur, lepas main subuh dia tidur. Masa tidur tu tiba-tiba mimpi aksiden. Kan, mimpi aksiden, dah pula kena mandi wajib. Macam mana? Batal ke tidak puasa dia? Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Hanbali? Apa kata Imam Hanafi? Jadi dia pun cakap, Naqiuddin pun cakap, oh sekian. Jadi tujuan dia nak tahu satu-satu hukum. Alimi, sentuh lelaki perempuan batal ke tidak dalam sembahyang, dalam batal wuduk ke tidak?
Nanti akan ada perbincangan. Syafi'i kata macam ni, Maliki kata macam ni. Jadi itu bila? Minggu ke-14 nanti kita akan tengok. Ataupun berdasarkan ujian ataupun midterm yang dibuat, pelajar mampu tak memberikan pandangan ulama terhadap ayat-ayat ahkam yang dibincangkan. Kemudian yang seterusnya menerangkan faedah dan pengajaran ayat yang boleh dikeluarkan dari ayat ahkam untuk panduan masyarakat. Jadi ini antara benda dia lah. Dah habis belajar ni nanti, kita pun boleh dah nak bagi tahu masyarakat. Masyarakat tanya, Ustaz, apa hukum? Ustaz Amar Ustaz Amar je pula kita sebut nama lain pula. Siapa lagi yang ada dalam ni? Ustaz Khairul Ridwan, orang tanya kan. Ustaz, macam mana hukum kita viral kan benda-benda yang kita tak tahu ni kan? Dapat berita viral. Jadi saya ni dah belajar dah ni dalam bab ayat hukum. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hebat dia. Itu dalil dia yang mengatakan bahawa kita ni tak boleh nak viralkan sebarang berita. Tak apa, kita mendapatkan dulu kebenaran kisah tersebut. Masya Allah, orang pun tengok, hebat Ustaz Ridwan ni kan, Ustaz Khairul ni. Dari mana dapat? Daripada belajar tafsir ayat ahkam, kemudian kita cuba ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Okey, ini antara perkara yang kita jangkakan daripada penerangan yang kita buat, daripada kerja khusus yang ada, daripada midterm yang ada. Maka pelajar-pelajar habis 14 minggu mampu untuk mendapatkan 3 CLO yang ada ni. Jadi ini antara 3. Sebab tu minggu pertama kelas Ustaz akan cerita dulu tentang ni supaya pelajar tahu apa yang ada. Ini antara target kita lah. Dan benda ni kita akan tengok di akhir kelas. Minggu ke-14, minggu ke-15 kita akan tengok berdasarkan ujian midterm yang kita buat, berdasarkan kuis yang kita ada. Jadi kita dapat tahu adakah pelajar ni sampai capai ataupun tidak matlamat-matlamat yang kita letakkan untuk subjek ini. Okey, kemudian untuk subjek ni kita akan ada, yang ni tak penting. Okey, subjek ni dia berdasarkan ni antara 14 minggu, kita ada 14 minggu pembelajaran. Antara yang kita akan belajar pada minggu pertama ini adalah pengenalan berkaitan dengan tafsir ahkam. Kemudian kita ada hukum qisas, kita ada hukum berpuasa. Hukum berpuasa ni dia panjang, jadi kita perlukan kepada 2 minggu. Kemudian larangan berjudi, hukum orang musyrik masuk masjid, orang kafir masuk masjid boleh ke tidak, hukum terhadap orang yang berzina, hukum solat Jumaat. Ini pasca PKP ni wajib ke tidak solat Jumaat. Jadi benda-benda ni kita akan bincangkan. Okey, kemudian bagaimana pengiraan kefahaman antum adalah berdasarkan kepada pembahagian ini. Jadi untuk subjek ni dia bagi 100%. Untuk 100% yang ada ni kita akan agihkan dan kita akan berikan kepada 3 ataupun 4 pembahagian markah. Yang pertama akan ada ujian dan kuis. Yang ni 40 markah. Daripada 14 minggu kita belajar, kita akan ada 2 kali ujian yang dipanggil sebagai midterm lah. Midterm pertama dan midterm yang kedua dengan markah 20 markah. Dan Ustaz nanti akan bagikan kepada antum tarikh-tarikh bila akan dibuat midterm pertama dan midterm yang kedua. Biasanya midterm pertama ni selepas habis fasal yang pertama. Habis minggu pertama, kita ada minggu pertama sampai minggu ke-8 kan. Kemudian kita cuti seminggu. Naik nanti tu kita akan terus buat midterm pertama. Apa yang kita uji adalah berdasarkan apa yang kita belajar daripada minggu pertama sampai minggu ke-8. Yang tu 20 markah. Kemudian kita ada midterm yang kedua 20 markah juga. Iaitu berdasarkan apa yang kita belajar daripada semester, daripada minggu ke-9 sampai minggu ke-14. Dan biasanya Ustaz akan buat midterm yang kedua ni selepas habis kelas, iaitu pada minggu ke-15 ataupun minggu ke-16. Jadi 40 markah adalah untuk ujian dan kuis. Kemudian yang kedua adalah 30 markah untuk kerja khusus. Ini assignment. Untuk kerja khusus Ustaz ada 2. Satu, kerja khusus individu. Yang ni setiap pelajar individu dia kena pilih satu tajuk dan dia kena buat. Dan yang kedua adalah kerja khusus berkumpulan. Nanti Ustaz akan bagi antum kumpulan-kumpulan tertentu dan antum kena buat satu assignment berkaitan dengan tafsir ayat ahkam dalam bentuk kumpulan. Markah untuk assignment individu adalah 10 markah dan assignment berkumpulan adalah 20 markah. Jangan nampak assignment ni ringan, kebanyakan pelajar markah mereka rendah pada kerja khusus. Ada dapat 3/10
Jadi Ustaz syadid sikit dalam kerja kursus dan Ustaz teliti, Ustaz akan baca apa yang antum tulis. Kalau Ustaz kata Ustaz perlukan 5 rujukan, maka kena ada 5 rujukan. Kalau Ustaz perlukan kepada isi dan sebagainya, nanti Ustaz akan maklumkanlah berkaitan dengan tu. Tapi yang pentingnya untuk subjek ni antum ada 2 ujian, antum akan ada 2 kerja khusus, assignment individu dan assignment assignment berkumpulan. Tajuk assignment insya-Allah Ustaz akan bagi minggu depan, dan antum kena hantar awal. Kebiasaannya Ustaz akan minta assignment individu pada minggu yang ke-10, assignment berkumpulan Ustaz akan minta pada minggu yang ke-11. Jadi kena bersedia lebih awal dan kena buat lebih awal lah. Tajuk Ustaz akan bagi minggu depan, ataupun kalau dah ada tajuk Ustaz akan letak dalam grup, antum boleh mula untuk buat assignment. Dan macam mana perincian assignment Ustaz akan bagi tahu dalam kelas tutorial. Okey, kemudian akan ada satu video pembentangan berkumpulan. Ustaz akan bagi tajuk daripada minggu ke-7 sampai minggu ke-14 ataupun minggu ke-8. Kita ada 14 minggu. Sistem Ustaz akan mengajar antum, akan bagi nota, akan bagi video, link untuk minggu pertama sampai minggu ke-7 sahaja. Minggu ke-8 hingga minggu ke-14 itu adalah berdasarkan video-video pembentangan daripada kumpulan-kumpulan yang telah diwajibkan berdasarkan tajuk-tajuk yang ada dalam performa. Contohnya kalau kita tengok dalam performa, okey, Ustaz akan ajar antum daripada minggu pertama, okey, subjek tajuk yang berkaitan dengan apa makna tafsir, hukum qisas, hukum berpuasa, hukum larangan berjudi, kemudian hukum dia ada hukum puasa, okey, kemudian hukum berpuasa, hukum membunuh dalam Islam. Start daripada hukum tayamum sampai minggu ke-14, bukan hukum tayamum Ustaz lagi. Yang ke-8, hukum orang musyrik masuk masjid. Ini adalah melalui pembentangan daripada antum. Antum kena buat satu video. Tak kisahlah macam mana cara antum nak buat. Yang penting antum kena bentang. Dalam tu Ustaz akan bagi tahu apa isi-isi yang perlu antum ada. Kemudian daripada situ Ustaz akan bagi markah. Jadi daripada minggu ke-8 sampai minggu ke-14 Ustaz tak akan masuk campur. Ustaz cuma akan tengok pembentangan antum dan Ustaz akan berikan penerangan dan ta'liq ataupun perkara-perkara yang antum rasa antum tak faham, Ustaz akan buat pada kelas tutorial. Jadi minggu ke-7 sampai minggu ke-14 kita tak ada kelas segerak, tak ada kelas online Google Meet macam hari ni untuk kelas kuliah. Semuanya berdasarkan video yang kawan-kawan antum buat. Cuma kita akan buat kelas tutorial. Tutorial wajib masuk kelas. Tak lama, bergantung kepada kelas lah. Kalau kelas tu semua faham awal, tak ada soalan, kita akan habis awal. Boleh? Jadi tak adalah kawan antum bentang, antum tak dengar ta'liq Ustaz. Ustaz akan bagi ta'liq. Okey, apa yang kawan antum bentang, kat sini kurang, kat sini kurang. Jadi apa yang tak faham boleh tanya, itu semua dalam kelas tutorial. Jadi daripada minggu ke-8 sampai minggu ke-14 adalah pembentangan antum, tapi antum jangan susah hati, Ustaz akan bantu antum di dalam kelas tutorial kalau antum ada sebarang masalah berdasarkan tajuk yang dibentangkan oleh sahabat-sahabat antum. Setakat ni jelas? Jelas? Siapa jelas angkangan? Jelas Okey, alhamdulillah. Okey, kemudian itu berkaitan dengan apa yang akan antum ambil, tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan. Kemudian pembahagian markah pun Ustaz rasa dah jelas. Kemudian kita ada 20 markah ujian akhir. 20 markah ujian akhir ni sepatutnya kena ada ujian akhir lah, tapi Ustaz tak buat. Ustaz buat sama ada ujian akhir ni berbentuk kuis ataupun untuk kelas-kelas yang video ni kan, ataupun Ustaz hantar video ke, sebab kelas tak akan ada hari ni je. InsyaAllah kita akan buat kelas segerak ni. Lepas ni mungkin akan ada 3 kali lagi. Dia tak akan banyak. Tapi yang lain tu semua video. Jadi video yang Ustaz hantar ni macam mana Ustaz nak tahu antum tengok? Kan? Ustaz bagi video. Semua boleh kata tengok video. Macam mana Ustaz nak ambil kehadiran? Jadi kehadirannya berdasarkan satu Google Form. Ustaz akan bagi. Setiap kali ada pembentangan, Ustaz akan sertakan dengan Google Form. Dalam Google Form tu ada soalan berdasarkan tajuk yang dikupas. Jadi dan jawapan dia mesti berdasarkan apa yang dibentangkan. Okey, katalah minggu depan Ustaz dah tak masuk. Kita akan bincangkan tentang bab
hukum orang musyrik masuk masjid contohnya kan. Jadi ustaz akan bagi video, ustaz akan bagi slide, ustaz akan bagi nota, kemudian antum baca, antum tengok, dan siapa yang dah baca dan tengok dia kena isi dalam Google Form. Google Form tu dia ada soalan-soalan. Soalan yang pertama, apa maksud orang musyrik masuk masjid? Apa maksud tanah haram? Apa hukum orang musyrik masuk tanah haram? Siapakah yang mengatakan orang musyrik boleh masuk tanah haram? Jadi antum kena jawab. Jadi soalan-soalan ni ustaz akan baca. Siapa soalan dia semua salah, ustaz tahu yang ni tak tengok video ni. Dia ni main jawab je hentam kromo, dia tak tengok pun video yang tu. Jadi dia kira tak hadir. Dan ustaz akan tanyalah, Wan Muhammad, enta tengok tak video yang ustaz bagi? Kenapa jawapan enta semua salah? Dan itu dia pun akan mengakulah. Kalau dia mengaku, kalau tak mengaku kita akan cubalah tadi juga. Enta tak tengok kan? Tak tengok, tak hadir. Jadi kehadiran antum akan dikira dengan Google Form yang antum isi. Dan Google Form ni dia akan buka secara berwaktu. Contohnya kalau kelas kita hari Selasa, hari ni diberikan video dan ustaz akan minta pada hari Jumaat. Last hantar Google Form hari Jumaat. Siapa yang hantar selepas hari Jumaat dah tak boleh. Ustaz akan tutup Google Form tu daripada menerima sebarang penghantaran. Jadi hari Jumaat ustaz akan copy nama-nama yang ada dalam Google Form. Jadi yang ada itu sahaja dikira hadir. Siapa yang tak isi, yang tak jawab, maka dia kira tak hadir. Kalau tak hadir, cukup 30% antum tak hadir, ustaz boleh bar antum daripada masuk final ataupun antum dikira gagal untuk subjek tafsir ayat ahkam. Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi pelajar yang gagal dalam tafsir ayat ahkam dan tak ada lagi pelajar yang dibar. Jadi harap-harapnya biarlah SEM ni pun tak ada pelajar yang dibar untuk subjek tafsir ahkam dan tak adalah pelajar yang tak lulus dalam tafsir ayat ahkam. Jelas? Okey, kemudian orang tertanya, Ustaz, kita ni nak rujuk kitab mana Ustaz? Kan belajar ni kitab apa? Ustaz ke berdasarkan nota Ustaz ke? Kita berlandaskan dua kitab utama iaitu Rawai'ul Bayan fi Ahkamil Quran Syekh As-Sabuni, Ali As-Sabuni, dan satu lagi kitab Tafsir Munir Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi tajuk-tajuk yang ada antum boleh tengok rujukannya berdasarkan dua kitab yang ustaz sebut tadi dan ustaz pun tak akan ambil daripada luar soalan-soalan semua bergantung kepada kitab Rawai'ul Bayan ataupun kitab tafsir ayat ahkam. Dan kebiasaannya ustaz akan bagilah nota-nota ni kepada antum dan antum yang susah hati. Kalau tak ada antum minta dengan ustaz dan ustaz akan bagi. Jadi itulah penerangan berkaitan dengan subjek tafsir ayat ahkam dan ustaz buka sebarang persoalan kalau ada nak tanya berkaitan dengan tafsir ayat ahkam dan pengenalan berkaitan dengan tafsir ayat ahkam kita akan buat di dalam kelas tutorial insya-Allah. Ada soalan? Kehadiran hari ini ustaz akan panggil nama. Satu lagi ustaz, sistem ustaz suka panggil nama pelajar. Nama yang ada ni ustaz akan panggil seorang-seorang. Satu, tujuan dia untuk ustaz kenal siapa pelajar yang belajar dengan ustaz. Daripada sini ustaz tahu, oh ni nama pelajar aku. Kemudian tu tak payah susah hati, ustaz akan panggil seorang-seorang dan dia kena jawab, saya hadir ustaz, saya hadir ustaz. Ustaz tak akan jemu panggil nama antum. Kemudian kelas ustaz tak nak ustaz je seorang bercakap. Dalam kelas tiba-tiba ustaz boleh cakap, Nurul Jannah, cuba cerita balik apa yang ustaz bagi tahu tadi. Nurul Jannah, kelas ni ada berapa jam kredit? Akif, Afiq, subjek ni apa tujuan dia belajar? Jadi antum kena bersedia je lah. Nama ustaz akan panggil, ustaz akan tanya, antum tak baca ke? Baca kat situ ustaz tahu antum bersedia bersama dengan ustaz ataupun tidak. Jadi bersedialah setiap seorang namanya akan dipanggil dan memang ustaz suka panggil nama pelajar. Kan? Sebab ini metod yang digunakan oleh pensyarah-pensyarah dekat Madinah. Dia panggil tiap-tiap hari nama dia panggil. Masuk kelas dia panggil nama. Sebab apa? Boleh kenal. Oh ini nama pelajar saya ni. Kan buat ubat ni ustaz, ni ada masalah pelajar ke asrama ni. Nama Wan Khairul. Oh ini pelajar saya ni. Tengok muka. Oh ya betul. Jadi kenal lah kan. Tak adalah ustaz tak kenal pelajar. Jadi dekat sini lah ustaz bertaaruf dengan antum. Jadi sebelum ustaz panggil nama seorang-seorang, ada sebarang persoalan berkaitan dengan perjalanan subjek? Silakan. Dan ustaz sangat terbuka untuk menerima sebarang kritikan, sebarang pembaikan tetapi dengan adab dan akhlak, dengan hikmah. Kalau tak ada adab, tak ada hikmah, tidaklah kan, tapi dengan cara adab dan hikmah.
Kalau ada perkara-perkara yang antum rasa perlu untuk perbaikan subjek ni, ahlan wa sahlan wa marhaban. Setakat ni apa yang Ustaz buat bukan nak bangga dirilah. Dan Ustaz suka di akhir kelas Ustaz akan tanya pelajar berapa markah yang kita akan bagi dekat Ustaz untuk subjek ni. Ada yang bagi 7, ada bagi 8, tak adalah lagi yang bagi 2 kata tak seronok. Setakat ni alhamdulillah paling rendah pun 5/10. Ada seorang belajar bagi 5. Kebanyakannya 7, 8, boleh kata maintain 80% lah. Jadi tak tahulah antum kalau rasa yang tak suka tu, awal-awal boleh drop subjek ni, carilah ustaz lain nanti mengajar kan. Tapi inilah pembawakan ustaz, inilah cara ustaz. Kalau daripada hari pertama antum rasa tak boleh nak serasi dan tak boleh nak ikut, ahlan wa sahlan, tak jadi masalah, boleh drop subjek. Tunggulah nanti pensyarah lain yang mengajar. Tapi ustaz juga yang akan mengajar kan. Tapi boleh minta dekat KJ, saya tak nak ustaz ni, saya nak ustaz lain mengajar subjek tafsir ayat ahkam. Tapi insya-Allah daripada awal ni ustaz akan cuba memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada antum dan insya-Allah antum ambil subjek ni, antum akan dapat keluar nanti, antum akan dapat sesuatu daripada subjek ni. Insya-Allah, bukan ustaz rasa yakin tidak, tapi itu antara niat dan azam ustaz untuk pelajar-pelajar. Jadi ada sebarang soalan? Kalau tak ada boleh PM pun tak apa. Ustaz sangat suka. Dulu masa ustaz belajar ada seorang pelajar hantar, ustaz tolonglah sekian bagi tahu apa masalah. Okey ustaz, saya macam ni. Saya berkahwin ustaz, anak apa Hanan Hanan mana Hanan? Hanan ada kan? Saya dah berkahwin ustaz, anak saya tak tidur malam tadi. Jadi pagi saya susah nak masuk kelas, tak boleh nak tumpu. Kita boleh menilai, kita bukannya robot, kita manusia. Ustaz, saya sakit ustaz period ni, memang tak boleh lah nak ni, sekian saya tak boleh nak ni. Ada benda yang kita boleh raih, ada benda yang kita tak boleh raih. Contohnya ada sahabat yang nak cuti, nak pergi buat umrah, nak pergi mana, bagi tahu dan insyaAllah kita boleh bagi solusi. Tapi insyaAllah PKP ni kita belajar online. Bila belajar online, insyaAllah ustaz akan ada buat dia punya rakaman. Kalau antum tak dapat nak bersama, antum boleh tengok rakaman. Kemudian ustaz juga nak tahu berapa ramai pelajar yang akan balik ke kuis. Nanti boleh letak dekat dalam grup siapa yang berada di kuis, sebab untuk pelajar di kuis kita kena ada 4 kali pertemuan face to face. Ini arahan daripada fakulti. Pelajar yang berada di kampus kena ada buat kelas face to face sebanyak 4 kali ataupun 4 jam. Itu nanti kita bincangkan bila kita nak buat, kelas mana yang kita akan buat. Jadi nanti ustaz perlukan data siapa yang balik ke kampus, tolong bagi nama, letak dalam grup WhatsApp nanti supaya kita boleh aturkan pertemuan untuk pembelajaran secara face to face. Ada soalan? Kita buka sebarang persoalan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan diri dulu. Betul baru cakap ustaz tak kenal, tak nampak yang mana. Saya ustaz. Nur Sakifah. Yes. Okey, silakan. Mana? Nur Sakifah. Ada apa soalan Nur Sakifah? Yang berkaitan dengan kerja khusus individu dan grouping ke ustaz? Ya. Tajuk lain-lain ke ataupun macam sebelum ni ustaz tapi tahun ni mungkin tidak akan ada perubahan. Tapi sebelum ni ustaz bagi tajuk individu, ustaz bagi pilihan. Contohnya setiap pelajar dia boleh cari mana-mana ayat hukum yang ada dalam Al-Quran, kemudian buatkan huraian. Itu kerja individu. Jadi individu dia carilah dalam Al-Quran ni dekat mana ada ayat hukum, kemudian dia buat perbincangan. Buat satu tesis. Tapi mungkin SEM ni ustaz akan ubah, tak sama dah, ustaz ada terfikir apa yang ustaz nak buat. Jadi yang tu individu dia kena pilih lah, dan tajuknya adalah berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain. Kemudian kalau tajuk berkumpulan, kebiasaannya ustaz akan bagi tajuk yang ada dalam performa kita, tetapi ustaz minta antum buat bandingan. Contohnya kan kita ada belajar tafsir ayat ahkam As-Sabuni dengan tafsir Munir. Jadi ustaz akan minta antum bandingkan apa perbezaan tafsir ayat ahkam pada menjelaskan ayat tu dengan tafsir Munir. Biasanya ustaz akan bagi tajuk gitu, jadi antum buatlah perbandingan. Tafsir Munir macam ni, tafsir ayat ahkam macam ni. Jadi dekat sini antum akan ada pengalaman bagaimana nak bermuamalah dengan kitab-kitab tafsir. Jadi antum boleh tengok Rawail Bayan dia mungkin syarah dia lebih ringkas. Tafsir Munir syarah dia lebih teliti dan sebagainya. Jadi itu antara tajuk-tajuk yang ustaz bagikan sebelum ni lah. Tapi untuk SEM ni ustaz belum terfikir apa lagi. Dan insyaAllah kalau ada tajuk
Ustaz akan bagi pada minggu depan. Kalau tak ada mungkin tajuk-tajuk yang sama, tapi antum boleh prepare lah. Dan biasanya individu ni dia lebih ringan lah berkaitan dengan antum boleh pilih mana-mana ayat hukum yang ada dalam Quran. Tapi tak tahu lagi, itu bayangan dia lah, contoh yang Ustaz boleh bagi. Tapi insyaAllah yang ke depan ni kalau ada tajuk Ustaz akan bagi pada minggu hadapan. Boleh Sakifah? Boleh Ustaz. Terima kasih. Jelas? Jelas. Okey, ada lagi soalan lain? Afiq, ada soalan? Jelas tak Afiq? Jelas. Okey, alhamdulillah. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya saya. Ya saya. Ya Syed. Saya ada soalan tapi tak ada kena-mena dengan tafsir. Nak tanya pasal latihan ilmiah. So kami semester ni tak ada kod subjek. So nanti macam mana kalau nak tarikh akhir hantar semua? Ni siapa antum semester 8. Semester 8 dia tak perlu dah daftar subjek sebab subjek latihan ilmiah adalah 2 sem. Semester 7 dan semester 8. Jadi memang antum tengok dalam tu tak ada sebab antum dah daftar masa semester 7. Jadi pelajar semester 7 dan semester 8 dia memang itu tempoh untuk dia menyiapkan tesis. Kalau dia boleh siap semester 7 dia dikira dah siap. Tapi kalau dia tak siap semester 7, dia bawa kepada semester 8, dia akan letak sedang maju. Jadi antum tak perlu daftar lagi subjek tesis bagi semester 8. Tapi kalaulah semester 8 ni antum tak siap, antum tambah sem 9. Jadi naik sem 9, antum kena daftar semula subjek ni. Sebab subjek ni hanya valid untuk 2 sem bagi pelajar semester 7 dan semester 8. Kalau dia dah daftar semester 7, dengan sendirinya subjek ni dia akan bawa sampai ke semester 8. Tapi kalau semester 8 dia tak lepas, semester 9 dia kena daftar. Jadi kalau semester 9 dia dah daftar, semester 10, semester 9 tak lepas, 10 dia kena daftar. Dia tak ada lagi dah 2 sem. Lepas daripada sem 8, sem 9, sem 10, 11, 12 macam abang-abang antum sampai sem 16, 17 ni, jadi setiap sem dia kena daftar. Kalau dia tak daftar, nama dia tak ada dalam e-campus lah. Nama antum dah ada dah. Maksudnya tak payah risau. Jadi Faiz, entah tak payah add subjek dah. Maksudnya nama entah tu memang dah ada dah. Sebab sem untuk latihan ilmiah dia adalah valid 2 sem, sem 7 dan sem 8. Kalau tak habis sem 8, pergi sem 9 baru kena daftar balik. Boleh Faiz? Ya boleh Ustaz, terima kasih Ustaz. Faiz, entah pernah belajar dengan Ustaz ke? Pernah Ustaz. Subjek apa? Itulah rasa macam pernah. Alimi anak murid Tasmik dulu kan? Ya Ustaz. Saya nak murid. Alimi, kemudian Ustaz nampak Zulfaiz, ada lagi siapa lagi yang belajar dengan Ustaz? Setakat ni yang ni lah. Yang lain ni tak nampak lagi. Ada lagi soalan? Sebelum kita berakhir hari ni, minta maaf sejam lebih juga bercakap. Pengenalan. Ada pelajar Ustaz tanya, apa pandangan kita pada Ustaz? Saya mula-mula Ustaz kenal Ustaz masa ke asasi. Takut, garang nampak muka. Tapi bila belajar ni okey je rupanya. Itulah. Don't judge from book from cover. Kan. Dia kena duduk belajar dulu. Tapi memang Ustaz Syadid lah. Syadid pada bertempat kalau belajar dengan Ustaz dalam kelas, Ustaz akan tengok kasut, rambut tak boleh panjang. Tapi antum ni selamat lah. Sebab online ni memang selamat lah. Tak nampak kan. Tapi kalau bab kehadiran, tak hadir, tak hantar, markah, itu memang tegak. Akan membantu untuk lulus, tetapi untuk tinggi itu berdasarkan kepada apa yang antum persembahkan. Antum persembahkan yang terbaik, Ustaz tak akan menganiaya antum, Ustaz akan bagi yang terbaik. Kalau antum buat ala kadar sekadar nak lulus, antum pun akan dapat ala kadar sekadar nak lulus lah. Boleh? Okay, ada lagi sebarang soalan? Ustaz bagi 3 minit ataupun 2 minit. Sekarang jam kat Ustaz 2.16, 2.18 tak ada, Ustaz akan panggil nama pelajar untuk kehadiran hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Quratul Ain nak tanya pasal pembahagian markah tadi Ustaz. Tak dapat. Ya. Pembahagian markah 40 untuk midterm. Iaitu midterm pertama 20, midterm kedua 20. Jadi 40. Midterm yang pertama adalah berdasarkan daripada minggu pertama sampai minggu ke-7. Jadi itu midterm yang pertama. Midterm yang kedua akan dibuat pada minggu ke-15, iaitu selepas antum habis minggu ke-8 sampai minggu ke-14.
Dan tajuk-tajuk yang disoal pun berkaitan dengan tajuk minggu ke-8 sampai ke-14 sahaja. Yang atas tu kita dah lepas dah. Itu pun 20 markah juga. Kemudian 30 markah untuk assignment. 10 markah untuk assignment individu yang perlu dihantar pada minggu ke-10. Siapa yang hantar lewat daripada minggu ke-10 dia akan dikurangkan 1 markah. Ustaz akan letakkan tarikh akhir. Okey, kemudian yang kedua 10 markah untuk assignment individu dan 20 markah untuk assignment berkumpulan. Jadi 30 markah. 30, 40, 70. Ada baki lagi 30 markah. 10 markah untuk pembentangan berkumpulan. Bila mula bentang, kumpulan yang pertama akan bentang adalah tajuk yang ke-8. Iaitu seminggu pertama sebelum cuti SEM. Cuti mid-SEM lah. Jadi kumpulan yang tu dia kena bentangkan minggu ke-8 dan sampai minggu ke-14. Nanti Ustaz akan bagi kumpulan lah berdasarkan nama yang ada. Kemudian dah 70, 8, dah jadi 80, 20 lagi adalah berdasarkan dengan kuis. Ustaz akan buat kuis ringkas 10 markah ataupun Ustaz akan ambil markah berdasarkan soalan-soalan yang Ustaz bagi pada mingguan. Soalan mingguan yang Ustaz bagi dalam setiap video yang ada tu, mungkin yang ni 3 markah, yang ni 5 markah. Jadi jawapan yang antum bagi tu Ustaz akan bagi markah, jadi dekat situlah 20 markah baki yang ada. Jadi markah keseluruhan adalah 100%. Boleh Qurratu Ain? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jelas? Okey. Okey. Ada lagi soalan? Hanan, ada soalan? Ceria muka pengantin baru. Tak ada Ustaz. Okey. Aisyah ada soalan Aisyah? Kita pergi seorang-seorang. Siti Aisyah ada soalan? Tak ada Ustaz. Wan Muhammad ada soalan? Tak ada Ustaz. Faiz, Syed Faiz. Tak ada Ustaz. Khairul Ridwan. Tak ada Ustaz. Qurratul Ain. Ya Ustaz, tak ada. Amar. Nur Ain Syawanah. Saya tak ada. Zahratul Jannah. Zahratul Jannah ke? Betul? Zahratul apa Ustaz tengok dekat tu? Nama Zahratul Jazimah. Sedap je. Maaf, main sedap je. Ustaz nampak JA kat depan tu. Wan Khairul, ada soalan? Tak ada Ustaz. Jannah ada soalan? Tak ada Ustaz. Hanan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Muhammad apa ni nama tak keluar? Sekejap, Muhammad apa nama ni? Macam mana nak keluar? Muhammad Afiq ada soalan? Yang ni Muhammad apa ni? Tak ada Ustaz. Tak ada, okey. Aiman Zakwan? Tak ada Ustaz. Dahiyah? Tak ada Ustaz. Muhammad Zahiruddin, keluar dah nama dia. Tak ada, Ada Ustaz. soalan? Alimi ada soalan? Tak ada Ustaz. Zakifah ada soalan? Tak ada Ustaz. Naki ada soalan? Ada? Naki tak ada. Mimi ada soalan? Tak ada Ustaz. Azim ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Sekejap. Syahmi ada soalan? Ahmad Syahmi? Tak ada Ustaz. Aiman Zakwan? Tak ada Ustaz. Ainun Syakira? Tak ada Ustaz. Amar? Amar ada soalan Amar? Tak ada. Mana Amar? Tak ada. Dia geleng je. Dia tak ada suara, dia geleng. Tapi nampak gambar dia tu. Tak apa. Haramain. Mana Ustaz nak tengok Haramain ni? Saya, Ustaz Ustaz. rindu kat Haramain. Haramain. Bukan rindu Haramain ni. Rindu Madinah Mekah kan. Okey. Okey. Haris ada soalan? Tak ada Ustaz. Muaz.
Tak ada Ustaz. Nazmi, Tak ada Ustaz. Ridwan. Mana Ridwan? Ada soalan Ridwan? Saya ke Ustaz? Muhammad Rizwan. Oh, saya. Okey, okey. Muhammad Syahrul. Sahrul apa? Tak ada Ustaz. Sahrul Wardi. Mana Sahrul Wardi? Tak ada Saya Ustaz. Taqiuddin. Tak ada Ustaz. Amri. Ya Ustaz. Saya. Nailah. Ustaz. Aida Izzati. Tak ada Ustaz. Aida dah ambil subjek dengan Ustaz ke Aida? Ada. Sebelum ni kan? Tadabbur. Kenapa Aida SEM 8 dulu tak ambil tadabbur Ambil tadabbur. Saya add subjek. Oh, ni add subjek. Okey, Aida dengan siapa lagi add subjek Aida? Saya seorang je. Saya seorang je Ustaz. Nak Ustaz dia ni dah buka kepada ni. Okey, Aida ada berapa orang lagi yang add subjek? Aida tahu tak? Saya seorang je Ustaz. Seorang je ya. Jadi nanti Aida balik dalam sistem sebab nama tak ada dalam sistem lagi ni. Okay. Setakat ni nama yang ada 34 orang je. Okey, Aida. Iman, ada soalan? Tak ada Ustaz. Siti Asiah, Tak ada Ustaz. Rabihah. Tak ada Ustaz. Tak ada sudah Okey, Rabiha, Umar Zakwan, Tak ada Ustaz. Khairul Hafizi, Tak ada Ustaz. Wan Muhammad. Wan Muhammad apa? FA. Tak ada Ustaz. Tak ada. Wan Muhammad apa nama itu? Faiz, Muhammad Faiz juga. Yang bawah Wan Muhammad apa? Muhammad Faiz. Ada dua, Wan Muhammad Faiz. Syed Zulfaiz, Wan Muhammad Faiz. Okey. Yang last sekali Zahratul. Ada soalan Zahratul? Tak ada. Jadi Ustaz rasa kira jelas untuk subjek ni. Dan insyaAllah kita akan ada sekali lagi pertemuan sebelum Ustaz bagi antum video. Pertemuan ni akan berlangsung dalam kelas tutorial. Jadi untuk kelas yang tutorial di semalam, kelas B Jadi kita tukar kelas tutorial tu pada hari Rabu jam 2 hingga 3 petang. Jadi insyaAllah kelas tutorial sekali lagi Ustaz minta antum masuk untuk Ustaz terangkan berkaitan dengan apa dia tafsir ayat ahkam dan berapa banyak tafsir ayat-ayat hukum yang berada dalam Al-Quran. Itu nanti kita akan berkenalan dalam kelas yang akan datang. Jadi Ustaz rasa sekadar tu untuk hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih atas ihtimam antum dalam kelas. Dan Ustaz sekali lagi, Ustaz sangat terbuka kalau ada sebarang masalah antum boleh terus rujuk Ustaz. PM tepi pun boleh. Kalau yang ada dekat kuis boleh datang ke rumah dan insyaAllah ke depan nanti Ustaz akan bagikan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tafsir ayat ahkam. Jadi kalau tak ada, sekadar itu untuk perjumpaan hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan Ustaz perlukan maklumat daripada antum siapa yang ada di kuis. Mohon letak nama dalam grup supaya Ustaz tahu berapa bilangan pelajar yang ada. Dan untuk kita aturkan perjumpaan kelas face to face di kampus lah. Jadi sekadar tu kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Barakallah. Barakallah.